ada banyak lagi soalan tu kan, tapi saya nak terus kepada uh, Encik Pak, perkongsian bahan bagaimana dia ni. So saya serah kepada Encik Pak. Ya, betul lah macam cara Winarti dia buat blog, itu sebenarnya satu branding yang bagus terhadap YouTube channel kita. Kita perlu ada satu blog, kalau boleh ada satu website. Sekarang ada Google Site lagi. Google Site boleh masukkan nota-nota kita dengan selitkan video-video YouTube kita. So dia boleh meningkatkan view atau subscriber pada channel kita lah. So memang satu cara yang bagus. Saya belum ada blog. Saya belum ada Google Site, tapi saya rancang nak buat masa depan. Okay, ini saya kongsi sikit lah ya tentang apa yang saya buat. Okay, sebenarnya saya bukan yang terbaik. Ramai lagi cikgu-cikgu lain, thanks to Cikgu Tube lah sebenarnya. Thanks to Cikgu Tube, saya nampak ada ramai cikgu lain, cikgu sekolah rendah, sekolah menengah. Mereka banyak hasilkan video yang kreatif, jauh lagi kreatif daripada saya. Saya pun belajar banyak ilham, inspirasi daripada mereka. Okay. Dan saya tengok YouTube, selepas tengok hasil-hasil mereka, saya tengok YouTube, saya belajar dari YouTube. Okay. Saya cerita sikit lah apa jenis video yang pernah saya buat. Okay, ya, ini YouTube channel saya. Okay, sikit saja subscriber, belum banyak sebab saya baru terdedah kepada kelas-kelas tutorial saya sendiri. Okay, setakat ni saya sudah try buat, selain daripada teaching, saya ada buat video DIY, video macam mana nak guna Microsoft Whiteboard dan sebagainya lah. Dan ini saya ada buat video untuk semester 2 sudah. Ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 sampai chapter 7 lah. Okay, tidak lengkap lagi, masih tengah buat. Okay, sebenarnya saya pun mula dari cara paling mudah. Iaitu saya guna handphone sahaja untuk merakam video. Okay, saya buat classroom teaching, saya rakam sahaja. Selesai satu pengajaran, selesailah satu video, jimat masa. Sebab di rumah saya ada anak, ada keluarga, susah nak concentrate. So masa itu saya buat macam sekaligus dalam sekolah, dalam college. Okay. So saya buat classroom teaching lah, rakam saja. Pelajar pun tengok, view pun tinggi. Okay. So sebenarnya video ni sebenarnya kita tak perlu mula dari kualiti yang paling tinggi. Kita boleh mula dari kualiti yang, tempat yang kita boleh masuk. Sebab pelajar sebenarnya lebih minat lebih minat konten kita daripada yang lain, ya. Konten kita dan video itu kita yang buat, kita pula yang lebih dekat dengan pelajar. So pelajar lebih suka dengan cikgu dia sendiri buat video, okay, daripada tengok cikgu video-video YouTube lain. So kita buat untuk pelajar kita sendirilah. Okay, so saya mula dengan classroom teaching, rakam pengajaran saya, dan saya juga ada guna physical writing. Maksudnya macam Cikgu Winarti dan Cikgu Yusri, physical writing, ya, guna yang camera holder itu. Okay. Lepas tu sebab saya minat saya dah berkembang, so saya belajar buat screencasting, masukkan muka sendiri, screencasting with webcam lah, guna webcam. Okay, ada muka kita sendiri, tapi background itu masih ada, ya, dia macam masih cacat lah, ya, masih macam cacat. So macam mana nak buat letak border ini semua, macam mana nak letak tajuk ini semua pun ada cara dia, semua belajar dari YouTube saja. Okay, so adik ada background ni, so saya cuba hilangkan. Saya guna green screen. Green screen dia lebih natural lah. So ini semua ialah permintaan kita sendiri. Okay, tidak mewajibkan kita semua buat, tapi buat ikut kemahuan kita lah. Okay, okay. So lepas tu saya buat tutorial video, screencasting with green screen webcam. Lepas tu ini saya boleh ubah sebenarnya background. Okay, mungkin anda tanya macam Cikgu Rafiza tadi tanya macam mana saya tukar background kepada background laut. Okay, sebenarnya saya bukan guna alatan canggih.
Saya baru buat benda ini masa PKP, guna alatan terhad saja. Okey, boleh guna handphone untuk buat video juga. Macam mana saya cropkan image ini keluar, okey. Guna handphone saja pun boleh buat video. Alright. So saya pergi kepada gadget dia. Ini mula-mula saya buat, saya guna phone holder lah. Saya guna phone holder untuk rakam physical writing saya. Di rumah saya ada buat home studio. Sebenarnya home studio ini guna apa alatan yang kita ada sahaja. Okey. Perlu ada satu green screen lah. Green screen ni nanti saya tunjuk. Ada second monitor untuk monitor OBS studio saya. Okey. Laptop, saya tak ada Surface Pro. Saya tak ada Surface Pro sebab mahal. Okey, mahal. So, Mahal Cik Yul. dan ada sebab laptop lebih murah, so saya beli laptop lah. Kenapa saya suka laptop? Ada reason dia juga. Sebab laptop, kalau harga laptop you beli harga murah, dia boleh pergi ke spek yang lebih tinggi. Contoh macam laptop saya boleh upgrade ke RAM 12 GB RAM. Kalau Surface Pro maksimum dia mungkin 8 GB saja. Mungkin boleh upgrade lagi lah sebab komputer ni semakin baru kan. Dan laptop saya tak payah sentiasa tunduk, saya boleh selalu tengok depan. So meringankan leher saya. Okay. So semua pesyarat ada laptop kan? Ada laptop, beli satu second monitor memudahkan kita, dan green screen ni kertas manila hijau. Okay. Masa PKP itu saya mula buat green screen ni masa PKP. Masa PKP itu kedai kain tak buka. So saya tak dapat beli kain hijau. So saya pergi Hub Huat, kedai runcit di sebelah, beli 9 keping kertas manila hijau. Buat green screen lah, terhasil green screen sudah. Fruit, mesti green screen yang fruit green lah. Mesti hijau muda, jangan hijau tua. Hijau tua kualiti kurang baik lah video dia. Okay. Ini dia, 9 keping kertas hijau saja. Okay. Lepas tu saya gantung, saya ada satu PVC pipe yang panjang. Guna apa alatan yang kita ada saja ya. Tadi Cikgu Taufik tanya apa webcam yang saya guna. Saya pun guna apa alatan yang saya ada. Saya jadikan handphone saya sendiri sebagai webcam. Kenapa saya tak guna webcam laptop saya? Sebab webcam laptop saya, dia punya kualiti rendah lah, kualiti rendah. Tapi kalau handphone saya, ada yang boleh rekod sampai 8 megapiksel, 16 megapiksel. Memang webcam handphone sudah tinggi. So saya guna handphone saja, dan saya download satu apps dalam handphone. Nanti saya tunjuk dalam PowerPoint ni juga. Okay? Anda pergi cari sendiri. Panggil iWeCam, okay? Dia boleh link wirelessly terhadap laptop. Dan saya boleh letak handphone ni bukan di depan saja, saya boleh letak handphone ni di sebelah, di tepi saya, saya boleh rekod dari sudut-sudut yang pelbagai lah. Okay? Perlu ada Unify lah untuk melancarkan wireless link antara handphone dengan laptop. Okay. So saya ada digitizer, betul ya, apa yang direkomendkan oleh Encik Yusri, guna webcam digitizer. Betul, satu digitizer dia boleh guna pada semua laptop, apa-apa laptop pun boleh guna. Bagi saya lebih suka digitizer lah, sebab kepala saya tak payah tunduk, saya tengok depan daripada tengok ke bawah. Okay. Dan perlu ada satu mikrofon boya. Mikrofon ini optional juga sebenarnya. Sekarang saya tak guna saya punya mikrofon sudah cukup jelas kan. Tapi nak jelas lagi guna mikrofon lah. Dia punya brand panggil Boya. Okay? Digitizer panggil Wacom. Mikrofon panggil Boya. Wacom ini lebih kurang harganya 200-300 saja. Beli yang paling basic, jangan beli yang sangat high standard. Beri RM1,000 ke atas, rugi saja nanti ya. Nanti rosak macam mana? Okay. So beli paling basic saja. Saya guna paling basic. Boya ni pun berapa? RM30 saja. Okay. Kertas manila hijau itu belakang itu pun sekeping baru 90 sen. Okay. So sangat murah. Okay.
Kenapa perlu second monitor? Second monitor ini untuk monitor yang broadcasting window lah. Macam contoh, saya tengah guna Microsoft Whiteboard, saya mengajar di sini, dan saya perlu tengok di second monitor itu untuk tengok apa yang audience tengok. Apa ini view audience, ini view saya sendiri, ini view audience. Itu fungsinya second monitor. Second monitor itu pun optional juga. Ya. Okey, apa jenis software yang berguna? Selama PKP ini saya pun cari-cari apa software yang saya nak belajar. Okey. Software yang nak belajar. So ini software-software yang saya rasa berguna dan anda boleh gunalah. Okey. Kamu boleh belajar, kalau masih baru-baru nak buat video, boleh guna FreeCam dulu. FreeCam 8. FreeCam 8 screencasting without webcam. Maksudnya dia hanya tangkap screen tapi tak tangkap muka kita lah. Tapi kalau kita nak tangkap muka kita, kita belajar OBS Studio. Ada juga software lain, ya. Tapi saya guna OBS Studio, screencasting with webcam. Boleh buat green screen guna OBS juga. Okey. Inilah ini OBS tadi. OBS ini logo dia. Anda cari saja semua, download ini semua, ya. Software ini download semua, ya. Boleh guna. Okey, dan iVcam. Ini iVcam ini dia boleh linkkan handphone kepada laptop terus menjadi webcam. Okey. Memang ada webcam yang bagus dijual macam Logitech, ya, Logitech. Tapi saya guna apa yang saya ada, iaitu handphone lah. Handphone saya kamera dah cukup bagus. Okey. So lagi satu Wonderchef Filmora. Filmora ini untuk edit video. Edit video yang kita sudah hasilkan, kita nak masukkan perkataan, teks, masukkan elemen contoh macam smiley, transition, intro, kita guna Filmora 9. Okey. Dan macam Encik Yusri tadi guna OneNote kan? OneNote untuk buat tulisan-tulisan, ya. Teach by writing digitally. Dia guna OneNote. Saya pula guna Microsoft Whiteboard lah. Dua-dua ni bagus, ya, sebenarnya. Whiteboard pun ada benda-benda unik dia. Okey, nanti saya tunjuk. Tentang GeoGebra Classic ini saya boleh recommend kepada pensyarah fizik dan matematik lah. Sebab kadang-kadang kita mengajar, kita perlu sedikit animation yang berdasarkan fizik, konsep fizik. Macam mana bola itu boleh jatuh melambung, ataupun projectile motion. Kita boleh masukkan elemen fizik animation ini dari GeoGebra Fizik ke dalam video kita. Menambahkan tarikan video kita. Okey. Lepas tu ada Adobe Animate ini. Ini semua minat saya lah, ya. Minat sebab saya nak buat sikit, mungkinlah saya nak buat sikit animation, ya, yang 2D. Tapi untuk buat video ini saya tengok cikgu-cikgu sekolah dia belajar Adobe After Effects. Saya terperanjat, ya, cikgu sekolah dia mampu menguasai After Effects. Ya, sebab dia guna After Effects ni untuk buat macam intro, motion graphic, cartoon animation. Kalau dulu mustahil saya nak belajar benda ini semua. Tapi sekarang sudah mudah, semua YouTube ada. Langkah demi langkah, ikut sahaja. Okey. Inilah FreeCam, dia punya interface. FreeCam tadi, FreeCam software untuk screencasting without webcam. Ini OBS, okey, OBS Studio. Ini Microsoft Whiteboard. Ada transition, ya, ada tunjuk transition ni. Nanti PowerPoint ni nanti boleh letak di description bawah lah. Nanti anda boleh download dari description bawah sana, ya. Video ni di description bawah. Anda boleh download, ya. So ini panggil Filmora, ya. Software ini panggil Filmora, dia boleh masukkan transition yang pelbagai. Contoh audio, boleh masukkan lagu, title. Kalau lagu di sini boleh guna sebab dia tak ada copyright. Dia tak boleh copyright dan boleh share kepada YouTube. Okey. Efek, elemen boleh masukkan. Okey. Ini Microsoft Whiteboard lah. Kenapa saya suka Microsoft Whiteboard? Sebab dia ada ruler,
Dia boleh guna ruler, tak payah physical ruler, dan juga dia boleh masukkan shape-shape, contoh macam triangle ni semua. Saya suka ya. Maksudnya you lukis satu segitiga, dia convert sendiri kepada segitiga yang sempurna. Sangat menarik. Di channel saya ada satu DIY, ada satu video tunjuk macam mana nak guna Microsoft Whiteboard. So anda boleh rujuklah. Okay, ini GeoGebra, dia banyak animasi fizik yang dan matematik juga ya, yang boleh kita masukkan ke dalam video kita. Sangat bagus. Kita pun boleh belajar macam mana buat GeoGebra ini sendiri. Sebenarnya dia pun balik kepada konsep matematik dan konsep fizik juga, macam mana nak buat animasi GeoGebra ya. So belajarlah, okay? YouTube ada, right? So okay, untuk buat animasi kartun ini, okay, animasi kartun ini ada beberapa choice. Animaker, Render Forest, Toonly, Powtoon. Tapi dia ada free user juga, free user. Tapi free user dia, tahulah memang limited. Okay, dia ada keluar, dia punya trademark lagi, logo dia lagi. Lepas tu download pun low resolution, low quality. Dia memaksa kamu belilah ya, bulan by bulan kena bayar. Inilah, tengok semua ini ada bayarannya per month, per year. Alright. So apakah alternatif dia? Selepas saya fikir lama ni, alternatif dia belajar Adobe After Effects. Ini cara paling mudah. Okay? Kena belajar sikit lah Adobe After Effects. Ini untuk yang pensyarah permintaan tinggi lah ya, kalau nak belajar buat kartun ya. Cikgu sekolah pun mampu buat kartun animation. Okay? Dan mereka guna After Effects. Okay? Ini contohnya lah ya, kartun dia boleh animatekan geleng kepala dia, tumbuhan ini masuk. Okay? Semua YouTube ada ajar. Dan okay, sebenarnya masa saya nak buat kartun ini, ada satu masalah besar. Masalah besar saya terfikirlah, saya tak tahu melukis. Macam mana saya nak melukis ini? Ada orang ini, ada komputer. Macam mana saya nak melukis? Kemahiran melukis saya tak tinggi, tak bagus, tak pandai. Macam mana? Apa cara saya nak belajar lagi kemahiran melukis? Guna masa sangat lama lah. So, apa cara paling senang kalau tak mau melukis? Pergi kepada website ini, panggil Freepik. Freepik. Di sini, you boleh cari apa jenis vector grafik. Vector grafik, contoh you type saja. Contoh you nak cari classroom, dia keluar 34,000 resources untuk anda pilih saja. Okay. Ini contoh-contohnya lah. Ini semua boleh animate satu-satu ni. Contoh kalau ada cikgu yang nak buat intro yang menarik sikit, nak buat melibatkan kartun, bolehlah guna bahan-bahan dari sini. Okey. Saya tunjuk inilah ya. Benda ini saya sudah lama mencari. Akhirnya saya dapat mencarilah. Okey. Sebenarnya banyak benda boleh kita buat guna phone sahaja. Saya perkenalkan beberapa apps dalam phone. Okey, apps dalam phone yang sangat berguna. KineMaster, okey, KineMaster. Contoh kita sudah rakam video pengajaran dalam kelas kita. Kita guna inilah thumbnail yang ikon-ikon yang anda boleh download lah dan boleh guna segeralah. Okey. Tak payah mencari lagi. Saya sudah mencari dan saya sudah kumpulkan, anda guna sahaja. Okey. So KineMaster ini you boleh download, boleh guna. Dia boleh edit video, boleh add intro, transition, macam Filmora tadi. Kalau laptop guna Filmora, kalau handphone guna KineMaster. Okey, guna KineMaster. Ada apps lain jugalah ya, tapi saya guna inilah. Ada Viva Video semua tu ya, tapi guna KineMaster ni. Okey, contoh macam mana nak buat intro yang paling cepat. Contoh kamu nak tambah intro. Okey, tapi tak ada kemahiran Adobe After Effects semua tu. Apa cara paling cepat? Shortcut untuk buat intro yang menarik. Intro Maker. Dia sudah ada template yang tersedia. Anda pilih sahaja. Ubah teks sahaja. Masukkan title, masukkan subtitle. Okey, Intro Maker. Dan of course, benda apps ini
ialah hasil kerja orang lain. Okay, saya ada beli sedikit lah. Tapi tak banyak. Setiap apps ini saya belanja cuma belas-belas ringgit saja. Macam RM19, RM29. Saya beli full version itu. Supaya saya tak ada keluar thumbnail semua itu. Ya, tak ada keluar itu apa tu? Logo tu semua. Ya, dan boleh banyak premium content saya boleh access. Okay. So saya rasa belanja sikit tak apalah. Nanti video yang kita hasilkan itu puas hati. Alright. So intro maker itu terus buat intro atau outro secara terus. Okay. Thumbnail contohnya dalam YouTube video kita jarang orang nak search video kita sebab banyak video sudah di YouTube sebenarnya. Banyak video sudah. Kita punya video macam susahlah nak banding dengan video mereka. Kenapa? Sebab salah satu faktornya mesti ada thumbnail menarik. Thumbnail itu mesti menarik. Dan kalau kamu boleh cuba guna thumbnail maker. Okay, dia boleh buat YouTube thumbnail yang menarik supaya menambahkan search dari YouTube. Boleh decorate juga YouTube dan Facebook channel kamu. Okay, dan ada juga function-function lain. Okay. Dan logo pit ni contoh nak buat logo untuk YouTube channel kita, logo kan, video kita nak letak satu logo di bawah tu supaya branding. Okay, branding. So kita logo pit ini paling senang. Dia ada template dia, terus guna saja. Tak payah belajar Adobe Illustrator, tak payah. Kalau you nak lebih customize, of course belajar Adobe Illustrator lah. Tapi kalau tidak mahu, guna ini sajalah. Okay, Logo Pit Plus. Dan IV Cam ni untuk connect handphone kita, cam scanner, dia boleh convertkan PDF atau image kita kepada Word. So saya terus, contohnya saya nak ajar satu soalan, saya terus scan, terus dia convert kepada Word, saya masukkan ke dalam Microsoft Whiteboard saya, terus ajar. Tak payah saya pergi type lagi. Alright. Dan YouTube Studio ini untuk tengok traffic pada YouTube video kita. Traffic dia macam mana? Like dia berapa? Komen dia berapa? View dia berapa? YouTube Studio lah. Okay. Dan SuperMe ini untuk build kartun avatar. Contoh kita tak mau muncul muka kita, boleh muncul kartun avatar. Okay. Kartun avatar. Google Classroom untuk masukkan sebab saya belum ada blog. Saya belum ada website. So nota-nota saya masuk dalam Google Classroom dululah untuk diedarkan kepada pelajar. Okay, nota-nota saya, soalan saya. Dan background eraser ini pun terus kita boleh erase image background guna app saja, handphone saja. Tak payah guna laptop, guna handphone saja. Okay? Inilah Google Classroom yang saya guna. Saya ada susun ikut topik, notes and exercise dia. Saya ada masukkan link-link GeoGebra animations di situ juga. Alright. Inilah KineMaster interface yang digunakan, boleh masukkan audio, songs, ya. Itu semualah, teks semua, layer by layer. Macam mana saya masukkan subscribe button ini? Subscribe button ini boleh belajar juga, ya. Dia ada green screen juga yang guna chroma key itu semualah, chroma key itu, ya. So, inilah YouTube Studio. Di sini YouTube Studio, ini cam scanner. Inilah thumbnail maker. Sebab kalau kita tak letak thumbnail, dia keluar image-image yang apa-apa saja dekat YouTube video kita. So kalau nak menarik sikit, kita terus guna thumbnail maker inilah. Dia ada terus template kepada kamu untuk pilih. Alright. Saya guna masa yang lama untuk mencari ini. Anda senanglah, ya. Anda guna saja. Okay. Saya ada, ya. So baguslah anda. Alright. So lepas tu intro maker ini pun pilih saja, ya. You guna saja, masukkan subtitle, title dan subtitle, right? Inilah logo saya. Saya pun ini saya tengah buat logo. Ini belum finalize lagi logo saya. Saya letak Pickpack Physics channel. Ini saya bukan guna Adobe Illustrator ni, saya guna itu tadi tu panggil apa? Logo Pit Plus. Dia semua ada logo-logo untuk anda pilih saja. Okay, anda masukkan wording saja. Alright. Inilah saya build kartun avatar saya, boleh tukar-tukar baju dia, boleh letak dia punya
tangan dia, alright. Tukar baju macam lah, lebih macam pensyarah lah, alright. Saya boleh hit guna erase background eraser dia, erase background dia. So bolehlah letakkan avatar ini di mana-mana video kita. Nak avatar kita tiba-tiba muncul. Ya. Sebenarnya KineMaster itu boleh buat animasi muka juga. Sebab di sini yang komik avatar ini dia boleh ubah dia punya mulut. Senyum, sedih, semua tu. Boleh buat animasi bercakap dalam KineMaster juga. Apa cara dia? Tengok YouTube. Alright, itu sahajalah perkongsian saya. Nanti slide ini mungkin boleh letak di bawah description kot. Terima kasih, Cik Nazar. Okay, terima kasih Cik Pek. Kita boleh tengok bagaimana kalau saya tu tak sampai level tu lah lagi lah. Tapi kita ada Mr. Pek lah. Okay, contohnya untuk kita boleh berkongsi nanti kan dari segi ilmu dia tu dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang saya nampak satu benda saja yang penting kat sini dia Cikgu Pek ini dia boleh mahir, tidak perlu pergi kursus, tidak perlu pergi apa, hanya YouTube sahaja. Tu semua belajar dekat YouTube. Apa YouTube? Itu that's why pelajar boleh belajar fizik, kimia, biologi dari YouTube. Apa-apa saja subjek. Sama lah. Cuma isu yang terutama ialah pelajar tak ada internet, itu saja. Tapi saya rasa itu kita jangan biar kekangan ini melambatkan kemajuan kita lah. Ini macam kita belajar memasak kan, Kalau kita buat video itu satu kemahiran juga yang kita boleh cuba-cuba buat. Okay, itu sajalah. Okay. Saya rasa sambil tu macam Pek kata tadi, PowerPoint tadi tu mungkin boleh share link tu dekat ruangan chat tu untuk Mr. Pek. Jadi saya pun macam mana banyak sangat Mr. Pek tadi punya ilmu tu. That's why insyaAllah lah untuk satu masa nanti kita ada special, tak perlu banyak, kita fokus kepada satu, kita bincang lebih detail bagaimana contohnya macam Mr. Pek cakap tadi kan. Sama juga macam panel-panel Cikgu Winati, Cikgu Yusri tadi, kita lepas ni kita lebih berfokus. Macam ni kita lebih kepada pengenalan umum sahaja bagaimana kita boleh menghasilkan PDP. Jadi banyaklah idea ataupun bahan-bahan macam Cikgu Pek kata tadi lah, mau tidak mau minat tu. Tapi yalah kan, kena ada motivasi jugalah nak menyediakan bahan-bahan ni. Jadi saya nak